Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin habibina wa syafi'ina zukhrina wa mawlana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhal mu'minun, ayuhal muslimun, ittaqullah. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sebagai muqaddimah, seorang sahabat bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Satu sahabat besar Nabi kita yang pernah ketika mana Nabi bersama dengan sahabat-sahabat lain bermusafir. Kemudian mereka masuk di dalam satu kampung, minta izin untuk nak bermalam di kampung tersebut, tetapi tidak diizinkan oleh ketua kampung tersebut. Sehingga berlakulah peristiwa di mana ada penduduk kampung yang digigit. Sama ada riwayat kata ular, ada juga kata kalajengking. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri inilah antara yang pergi menyembuhkan, dan dengan menggunakan iaitu surah Al-Fatihah sebagai penawar. Itu riwayat masyhur tentang dia. Ada pun satu hari ketika mana dia cerita dia sembahyang bersama dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi menjadi imam ketika itu. Sembahyang fardu asar. Selepas daripada Nabi selesai sembahyang fardu asar, maknanya habis salam yang kedua, Nabi terus bangkit. Bangkit mana Nabi bangun, kemudian Nabi naik di atas mimbar. Naik di atas mimbar, kemudian Nabi berkhutbah dengan khutbah yang sangat panjang. Khutbah ini bahasa Arab. Bahasa Melayu merujuk kepada ucapan. Cuma khutbah juga yang pertama ada khutbah khusus. Khutbah jemaah ada rukun. Kemudian khutbah yang kedua, khutbah ucapan biasa-biasa. Tak ada rukun. Kita mulakan dengan bismillah, kita selawat lebih kurang dan sebagainya. Kemudian itu bereslah. Kemudian khutbah di sini merujuk kepada iaitu khutbah selain daripada khutbah jemaah. Makna tak ada rukun. Kemudian Nabi pun berkhutbah dengan satu khutbah yang sangat panjang. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, habis diceritakan oleh Nabi tentang peristiwa yang akan berlaku selepas daripada kewafatan dia sehinggalah berlaku kiamat. Lalu dia buat pengakuan. Dia kata hafizahu man hafizah. Maka ingatlah siapa-siapa yang ingat akan dia, merujuk kepada iaitu khutbah Nabi yang panjang, wan nasiyahu man nasiyah. Dan lupalah bagi siapa-siapa yang lupa akan dia. Maknanya oleh kerana khutbah Nabi ini terlalu panjang, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dia membuat pengakuan, oleh kerana panjang sangat aku tak boleh nak ingat semua, tetapi aku tak lupa semua. Itu antara iaitu kaedah kita duduk dalam majlis ilmu. 1 jam kuliah contohnya, nak ingat semua tak boleh, tapi jangan lupa semua. Sayang tak ada yang tinggal nak buat pedoman bekalan kita. Kemudiannya dia mendengar akan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam antara yang dia ingat. Nabi sebut inna dunya hulwatun khadiratun. Sesungguhnya dunia ini manis, lagi hijau hidup rupanya. Mana manis di situ, bak dunia ni semua manusia nak hurung belaka. Tak kira iaitu jauh dekat, tak kira tua muda, tak kira iaitu panas hujan dan sebagainya. Kalau bak dunia ni, pakat-pakat semua orang belahi belaka. Tak kira bangsa apa, agama apa dan sebagainya. Bila dunia bak iaitu nikmat dia nak hidup atas muka dunia ni, semua pakat-pakat seperti mana kalau ada gula, semut mari. Tapi kalau bab iaitu agama, bab melibatkan ibadah. Tengoklah mana-mana tempat, bukan tempat kita Sarawak ya.
Di Terengganu pun sama juga. Maknanya kalau bak ibadah, masjid-masjid ni kosong. Masajiduhum amiratun wa hiya kharabun minal huda. Masjid-masjid mereka tersegam indah. Sehingga kan orang ni, mana penduduk satu tempat, satu kampung ni berbangga dengan masjid dia yang besar. Berbangga dia dengan reka bentuk masjid dia yang hebat. Berbangga dengan kubah dia. Berbangga dengan pagar saja habis 1 juta dia kata. Belum dalam lagi pagar 1 juta dah. Tentu dah. Tetapi kosong daripada hidayah. Maknanya seruan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak ramai datang. Kemudiannya, yang kedua iaitu melibatkan dunia juga hijau hidup rupanya. Kalau dalam kitab Baru Masjid jilid yang ke-17. Memberi iaitu makna apa dia? Memberi makna iaitu manusia ni kalau bak dunia ni tak pernah puas dengan apa yang dia ada. Mana dunia ni indah pada pandangan mata sehingga kan iaitu tak pernah rasa puas dengan apa yang dia ada. Dahsyat. Semua tak kira bangsa apa, agama apa, Allah pilih segelintir saja manusia yang mereka merasa puas cukup dengan apa yang dia ada. Dunia ni nak himpun banyak boleh tak? Boleh. Nak himpun dunia ni sebanyak mampu kita buat, kalau kita nak kumpul, dipersilakan. Tapi dalam masa yang sama, jangan tinggal akhirat. Batu Nabi suruh kita ni bekerja ni seolah-olah mu hidup 1000 tahun. Mana kalau bekerja, kalau berniaga dan sebagainya, buat sungguh-sungguh. Tetapi ingat, dalam masa yang sama, jangan tinggal ibadah, iaitu antaranya zakat keluarkan. Semakin banyak pendapatan kita, semakin banyak keuntungan kita, semakin banyak kita boleh infak pada jalan agama. Dipersilakan kalau boleh. Tapi zaman lah ni, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dalam bab dunia ni, dan bermula harta bala bagi orang yang memilikinya. Bala ni mana balaan, ujian. Siapa-siapa yang ada iaitu hartanya, Allah uji dia. Dah uji lagu mana? Semakin banyak harta kita, semakin lama kita berdiri di depan Tuhan besok. Sebab Allah akan tanya setiap sen daripada mana harta itu kita perolehi. Min aina tasabah wa fima anfaqah. Dan ke mana harta itu kita belanjakan. Bukan Allah tanya je datang daripada mana, belanja ke mana pun Tuhan akan tanya. Jadi orang yang banyak harta makin lama depan Tuhan. Lepas tu atas muka dunia ni, orang fakir nampak tak ada kelebihan apa. Kalau dia ada dalam satu majlis, macam tak ada ya. Bahkan kalau dia tak ada, lagi bagus. Ni orang fakir. Kadang-kadang orang kita ni, fakir dengan miskin tu, bagi dia sama lah. Dah fakir tu macam mana? Miskin tu macam mana? Dia kata sama, fakir tu miskinnya, dia kata. Salah. Fakir ni lain, miskin ni lain. Dah apa beza dia? Ulama kupas lama dah. Ulama mazhab, ulama tafsir baik dan sebagainya. Dia kata iaitu miskin ni orang yang dianya bertubuh sihat, boleh bekerja, tapi pendapatan dia tidak cukup untuk keperluan hidup dia. Mana dia masih hidup dalam keadaan serba kekurangan, walaupun dia kerja, ada pendapatan, ada gaji dah. Itu miskin. Kalau fakir ni, kata ulama, iaitu orang yang dianya ada penyakit yang menghalang dia daripada bekerja. Jadi dengan dihalang dia daripada bekerja, dia tak ada hasil, tak ada pendapatan, tak ada punca untuk sumber dia. Jadi hidup dia dalam keadaan serba kekurangan. Itu fakir. Lepas tu kalau kita nak bagi sedekah antara fakir dengan miskin, lebihkan kepada fakir. Tu kaedah iaitu agama. Ni tanya dia kata fakir tu miskinnya.
Miskin tu fakir. Allahu Akbar. Nah, pentingnya belajar. Baik. Kemudiannya, kata Al-Imam Al-Ghazali juga, iaitu harta ini antara balaan ujian atas seseorang menarik dia kepada maksiat. Sungguh. Waktu dia miskin dulu, hidup serba kekurangan, dia dengan Tok Imam, kawan baik. 5 waktu boleh datang masjid jemaah. Dengan jawatan kuasa masjid ni, kamceng. Daripada jauh lagi, nampak, Assalamualaikum ji. Semangat dia. Kalau Terengganu, daripada jauh dia tengok, hidup lagi mu. Dia tanya. Atau pelik orang Terengganu. Saya bukan tegur stok ya. Dia Terengganu pun sama. Kami tegur. Beritahu dengan orang Terengganu, setegur, kamu datang masjid, jumpa dengan geng kamu di masjid, kemudian kamu angkat tangan, hidup lagi mu. Saya kata itu antara ucapan yang paling bodoh saya dengar sepanjang saya pergi masjid. Kalau Terengganu ni bodoh ni biasa. Kalau kita kuliah mengajar di masjid ni, 50 kali kita sebut bodoh pun lagi. Ustaz tu bagus. Ketok. Terengganu lah, Sarawak boleh lah. Nah, kelak bukan kami sumpit orang, orang sumpit kami balik. Baik. Patutnya kita diajar apa dia? Diajar antaranya, bila kita bertemu dengan sahabat kita di masjid ni, bagi salam, tanya khabar, cukup, enough. Masuk dalam masjid, tahiyatul masjid, duduk zikrullah, tasbih dan sebagainya, nak tunggu, qomat. Ni jumpa, hidup agimu. Dia hidup, dia datang tu. Kalau dia mati, duduk dalam tu, dia tak datang dalam masjid. Ni, Terengganu, Kelantan biasa. Dia jenis kasar. Ni, kasar tapi tidak memberi makna. Makna kasar tak? Mulut lah. Kami ngembak kitab. Turun daripada kereta mau mengajar di masjid. Anak murid nangga. Kemah ustaz. Nate dia awal mak ya. Dia kata nate. Dia kata nate. Bawa kitab ni. Nah, dengar kasar. Tapi tak ada. Itu mesra bagi dia. Kemudiannya, masanya miskin delok kenal Tok Imam, Tok Bilal kamceng. Tiba-tiba Allah takdirkan dia menjadi kaya. Bila menjadi kaya, betul lah kata Imam Al-Ghazali, rahimahullah ta'ala, menarik dia kepada maksiat. Apa maksud dia? Ketika mana kaya, Allah uji dia dengan kekayaan. Kemewahan hidup dia akhirnya perlahan-lahan menarik dia jauh daripada Allah. Masjid tak berapa datang dah. Masjid yang 5 waktu dulu tak magi mana dah. Tok Imam kamceng dulu jarang jumpa dah. Mana sibuk pergi jalan sana sini dan sebagainya. Duit ada, dulu tak ada duit masjid ya. Sehingga kan ustaz yang mengajar semua tu, mana kamceng tu lama tak nampak. Minta Tok Imam kirim salam. Mana Haji Taha tu, contohlah nama Haji Taha. Dulu miskin. Datang tak ada kena mengenal dengan Haji Taha sini. Saya pun tak tahu ada nama Haji Taha sini saja. Ni secara rambang. Maknanya contohnya dia ni dulu Haji Taha miskin. Masjid datang semua. Tiba-tiba Allah takdir dia jadi kaya. Kemudian tak datang lah. Jadi ustaz yang mengajar semua dulu rindu nak jumpa dia balik. Sebab dulu bila habis kuliah datang cium tangan peluk Allah, seronoklah jumpa ustaz dan sebagainya. Dia muliakan orang alim. Tiba-tiba bila kaya dia tak datang masjid dia. Jadi ustaz rindu ke dia. Pesan dengan Tok Imam jumpa Haji Taha, kirim salam kepada dia. Beritahu ustaz kirim salam. Imam jumpa dengan Haji Taha, Ustaz Rasidi Lobo contohnya. Suruh saya sampaikan kirim salam kepada Tuan Haji. Dia jawab apa? Waalaikumsalam. Cukup setakat situ je. Si datang juaknya. Faham tak? Dah kaya. Kalabul Malami dia sudah pergi. Tahu tak Kalabul Malami? Pernah tengok cerita Pelamdi? Yang ada lampu kelak-kelip tu.
Yang dia tulis Jawi itu Kalabul Malami. Apa itu Kalabul Malami? Kalab malam dah dia jawab. Nampak tak? Masa miskin nak si kenal pap-pap tu. Bila kaya duit ada, projek ada, habis tak cukup pap di Miduru, mirinya pergi. Si cukup miri, hujung minggu depan, sibunya pergi. Dalam pap Filipina ada, Thailand ada. Indonesia ada, semua ada dia kata. Rumah yang tu ya, jangan main-main. Tu kadang-kadang banyak hikmah. Allah hidupkan kita hidup dalam keadaan iaitu serba kekurangan. Kemudiannya katanya lagi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Wa innallaha mustakhlifukum fiha. Lalu Allah ni dia melantik kamu menjadi khalifah di dalamnya. Khalifah kalau bahasa kita ni biasa rujuk kepada pemimpin. Tetapi saya suka menggunakan istilah yang digunakan oleh Buya Hamka dalam kitab Tafsir Al-Azhar dia. Dia mengatakan bahawasanya ada pun khalifah itu memberi makna juga merujuk kepada wakil. Jangan ingat khalifah ni pemimpinnya. Kalau kita beranggap khalifah ni pemimpin, kita stop dekat situ. Akhirnya bila kita dilantik menjadi pemimpin, kita syok dengan kekuasaan. Kita megah dengan geraran yang kita ada. Sehingga kita memandang rendah ramai dari kalangan orang. Kita minta orang muliakan kita. Kita tak muliakan orang. Tapi Buya Hamka sebut ada pun khalifah merujuk juga kepada wakil dia. Istilah yang terbaik bagi hamba maknanya wakil daripada Allah Ta'ala untuk memakmurkan muka bumi mengikut ketentuan daripada Allah dan juga Rasul. Dengarkan comel kan? Wakil daripada Allah Ta'ala untuk memakmurkan muka bumi mengikut iaitu ketentuan daripada Allah dan juga Rasul. Maknanya Allah lantikmu sebagai khalifah di atas muka bumi yang Allah jadikan. Jadi mu kalau istilah Terengganu, jangan pandai-pandai. Ya Allah tetapkan yang ni haram, yang ni halal, yang ni maksiat, yang ni ibadah, mu jangan reka-reka terbalik pula. Urusan ibadah, urusan agama, urusan dakwah permudahkan. Jangan susahkan. Urusan maksiat dan sebagainya, itu kalau mu tak mampu nak tegah dengan tangan kekuasaan yang ada. Maka cegahlah dengan mulut. Peringatkan orang ramai yang ni masjid maksiat dan sebagainya, tak usah pergi. Kalau tak mampu juga dengan mulut, bencilah dengan hati. Itu selemah-lemah iman. Jangan tolong promosikan pula. Ni tolong promosi pula. Come on. Malang ni kita ada bertandak. Tahu bertandak gitu. Tu sebab tu ada watak Pak Ma'on. Cerita Pelamli ada watak Pak Ma'on. Sampai bila pun Pak Ma'on ni akan ada. Pak Ma'on hak sebenar tak ada dah. Tapi sampai bila pun jenis watak Pak Ma'on ni ada. Tiket berapa ringgit? 2 ringgit RM2. RM2 satu tiket. Bak aku 10 dia kata. Semangatnya nak pergi gogo malam muda-mudi. Padahal tu buat. Sampai net tu ada. Kemudiannya fanazirun kaifa ta'malun. Ataupun kalau guna istilah fayanzur. Maka Allah nak tengok, nak lihat apa yang mu perbuat ketika mana mu jadi khalifah di muka bumi. Semua Allah akan perhatikan belaka. Tak terlepas satu pun ketika mana kita ada kekuasaan. Baik peringkat rendah sampai ke peringkat atas, Allah akan perhatikan. Kemudian,
Kata Abu Sa'id Al-Khudri lagi, berjaga-jagalah. Yang pertama, berjaga-jagalah kamu, iaitu dengan dunia wan nisa. Dua benda yang kamu kena berjaga-jaga. Yang pertama iaitu dunia itu, kemudian yang kedua orang perempuan. Hak biasanya kalau dunia kita boleh terlepas dengan ujian, orang perempuan kita sangkut. Kadang-kadang sapu habis. Lepas tu orang tua tolaknya padah 3. Orang-orang tua tolak. Saya masa duduk di Terengganu ni sama juga. Dengar orang-orang tua di Terengganu dia kata 3 perkara ni. Yang pertama iaitu orang bak jawatan. Ni kekuasaan. Yang kedua iaitu perempuan. Kemudian antaranya lagi harta. 3 ni. Tahta, wanita. Apa lagi sikit? Apa maksud? Harta. Tahta, wanita, harta. 3. Ujian, balaan, ujian bagi kita semua. Kemudian sebab itu dalam masalah iaitu harta ini, Nabi juga pesan. Ketika mana satu hari ada seorang sahabat nama dia Ibnu Hatim radhiyallahu anhu duduk bersama dengan Nabi. Nabi cerita di akhirat besok, ketika mana semua manusia diberdirikan di depan Tuhan. Semua. Berdiri di depan Tuhan besok di padang mahsyar, semua manusia akan berdiri, hatta orang yang hidup dia sehingga mati, masa hidup dia tak pernah berdiri. Tetap akan diberdirikan di depan Tuhan juga. Maksudnya apa dia? Walaupun dia lahir dalam keadaan cacat. Lahir dalam keadaan cacat, kaki kudung, tangan kudung dah, dia tak pernah berdiri seperti mana kita orang normal. Tapi akhirat besok Allah akan buat dia berdiri juga di depan. Tak terlepas. Cuma berdiri ini dalam 2 keadaan. Satu iaitu keadaan ketika mana kita hidup kaki di bawah, kepala di atas. Satu lagi kepala di bawah, kaki di atas, terbalik. Kemudian bila orang tu diberdirikan di depan Tuhan, pandang sebelah kanan, tak ada apa yang dia nampak sebelah kanan melainkan api neraka semata-mata. Kemudian Nabi sebut lagi, dia pandang pula sebelah kiri, tak ada juga yang dia nampak melainkan api neraka semata-mata. Kemudian daripada api neraka itu ada percikan-percikan. Percikan api neraka yang nak kena wajah dia. Dia tepih dengan tangan dia. Tepih-tepih dengan tangannya supaya tak kena daripada muka dia. Kemudian Nabi pun bersabda, ittaqun nar. Takutlah kamu kepada api neraka ataupun berjaga-jagalah dengan api neraka walau bisaqi tamratin, walaupun dengan sedekah, dengan infak separuh daripada biji kurma. Faman lam yajid, kata Nabi lagi, dan jika mu tak mampu, tak ada harta yang mu nak anfak, yang mu nak sedekahkan, fabi kalimatin thayyibah, makna ucaplah dengan ucapan, dengan kata-kata yang baik-baik, sebab kata-kata yang baik-baik ini adalah sedekah atasmu. Lalu dalam kitab tafsir Ibn Katsir, Al-Imam Ibn Katsir dia bawa satu riwayat ketika mana manusia duduk di padang mahsyar besok. Kemudian api neraka ini ketika dimarakkan, percikan-percikan tu katanya dia tepih, halang daripada kena atas dia. Ketika mana dia gerun sungguh, tak ada apa yang boleh bantu dia. Masa tu nak cari perisai. Untuk nak halang percikan api neraka ni. Tak ada perisai dah. Nak ambil tudung saji. Tak ada lah tudung saji nak tutup. Tiba-tiba katanya, datanglah sedekah yang dia pernah buat atas muka dunia dulu.
bantu dia sehingga terharang, terpelihara wajah dia daripada kena, iaitu percikan api neraka. Muslimin dan muslimat sekalian, nak cerita besarnya manfaat iaitu infak, sedekah atas iaitu nama Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada atas harta kita, infak untuk apa sekalipun, kebaikan apa sekalipun, jangan sekali-kali memperkecilkan. Sebab Allah sebut dalam Quran, in asantum li anfusikum. Membuat satu-satu kebaikan, kebaikan itu untuk siapa dia? Untuk dirimu, bukan untuk orang tu. Nampak atas orang tu, tapi sebenarnya kata ulama, kebaikan yang membuat itu adalah untuk dirimu sendiri. Menjadi semangat, satu motivasi untuk kita sentiasa buat kebaikan. Batu sedekah ni juga antaranya senyum. Senyum ni sedekah semua kita tahu, tapi jangan senyum dengan tong derma. Kalau senyum dengan tong derma, duit tak masuk dalam tu. Kalau Terengganu dia panggil mu bengong. Senyum dengan tong derma tak jadi apa. Tong derma tu orang letak dengan tujuan supaya kita masuk duit dalam tu. Tu dia lalu ya Jumaat kan, tolak. Dia tak masuk. Oh gua. Lepas tu kalau saya dulu masa saya Kristian dulu di gereja ni, dia guna istilah iaitu kaedah dia ada kayu panjang, kemudian dia panggil apa? Yang macam penapis teh. Macam penapis teh tu. Jadi panjang tu. Jadi dia jalan semua kena. Dia jalan tu satu. Yang tu memang confirm tak boleh lari, kena bubuh juga. Faham tak? Kalau jenis tolak ni, main tolak ni. Masa sebelum tabung derma tu sampai dia tengok bawah, sedak dia. Anggur dah dia tengok atik, tiba-tiba dekat dah tabung derma tu, tiba-tiba naik atas. Tangan dia. Nampak tak? Pandai dia. Muslimin dan muslimat sekalian. Bubuh semua tu manfaat untuk kita. Tu Nabi sebut ittaqun nar ni, takutlah kamu api neraka. Nak selamatkan kita besok daripada percikan api neraka dengan derma infak kita hak masa kita hidup atas muka dunia. Muslimin dan muslimat sekalian, pukul berapa dah? Beres dah, terang dah sikit ni. Dia subuh dia tak boleh lama, ada sarapan pula. Saya bak makan ni laju lah. Kalau tak ada makan lama sikit, ada makan cepat lah. Sebab nak raikan perut lah. Bukan perut saya, perut semua yang ada. Bukan saya seorang je, pengurusi pun nak makan juga. Tok Imam lagi-lagi ya. Tok Imam muda lagi ya, umur 30, handsome lagi. Kahwin lagi. Kahwin lah. Kalau tak aku nak cari yang mu'alah hati. Ngejar. Padang lah satu. Saya tambah. Baik. Alhamdulillah. Kami asal daripada Lundu. Bangsa Bidayuh. Kampung Selampit. 94500. Postcode lah. Dengan postcode sekali meri. Wah ya sungguh. Alhamdulillah. Dolok pernah dah stay di Tanjung Kudurung setahun dolok. Payah balik sini di Terengganu, memang menetap terus di Kuala Terengganu setakat tu dah. Saya tahu ke depan Allah Ta'ala mentakdirkan balik di Lundu lagi kah. Kemudian Alhamdulillah ada ruang datang ke sini. Terima kasih Tuan Pengerusi beri ruang kami untuk tazkirah subuh untuk pagi ni. Yang paling penting sekali kami pergi sini-sini, yang pertama iaitu ukhuwah. Daripada si kenal jadi kenal. Yang lama si bertemu, temu balik. Yang kedua iaitu untuk sekadar menyampaikan, iaitu perkongsian ilmu. Bukan mengajar. Nak mengajar situ semua dah. Tera-tera semua dah. Semua hebat. Lebih lama Islam daripada kami. Sekadar perkongsian ilmu semata-mata. Mana-mana yang kita mampu untuk kongsikan. Cukup sekadar itu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal qalil. Ya Allah, jadikanlah kami dari golongan sedikit. Rabbana la taj'alna minal qaumiz zalimin. Ya Allah, janganlah kau jadikan kami dari golongan orang-orang yang zalim. Ya Allah, ya Tuhan kami, yang Engkau kami mengadu akan segala kelemahan beri kami. Ya Allah, kurniakanlah kekuatan kepada kami untuk melakukan segala ketaatan kepadamu dan menjauhi akan segala larangan. Ya Allah,
Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami mengadu akan segala kekurangan diri kami. Allah, kurniakanlah kelebihan kepada kami dari segi ilmu agamamu dan segala ilmu manfaat bagi kami dan sekian manusia atas muka bumi. Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Irhamna ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah.